kita melihat setiap tahun bajet diberikan. Ada negeri dapat 5 bilion, ada negeri dapat 10 bilion, ada negeri dapat 6 bilion. Dalam hal ini kita melihat kalau kita di kampung, kalau di kampung kita bermain kutu. Bila kita main kutu, walaupun perkara ini pekerjaan larang, tak boleh main kutu. Orang yang pertama dapat, dia akan dapat. Kemudian orang yang kedua, dia akan ikut giliran. Tapi dalam pembahagian, pengakihan bajet di negara kita, kita lihat banyak pembangunan dibawa kepada negeri-negeri pantai barat. Sampai hari ini, banyak perkara yang diberikan ini limpahannya berada di sana dan menyebabkan banyak prasarana di sana dan boleh menarik perhatian dan juga pelaburan. Dalam hal ini kita melihat contoh infrastruktur, laluan kereta api, lebuh raya, kawasan perindustrian, disebut semikonduktor. Berapa banyak semikonduktor yang berada di kawasan selatan, berapa banyak berada di kawasan tengah, berapa banyak berada di kawasan utara berbanding dengan kawasan timur. Kita lihat di kawasan utara, ia telah pun memakan lebih kurang 212 tempat untuk semikonduktor kilangnya. Tetapi di pantai timur hanyalah 7 sahaja. Sekiranya ini berlaku, kita lihat mungkin kesesuaian. Tapi dari kesesuaian ini, sekiranya Kelantan dan Terengganu tidak sesuai untuk buat semikonduktor, tidakkah boleh kerajaan melihat bagaimana sebagai rakan kongsi, sebagai ahli kepada Malaysia, kita boleh memberi manfaat yang sama kepada negeri seperti ini. Dalam hal ini, negeri-negeri ini merupakan negeri pertanian yang telah pun menjaga dan menjamin setakat ini kedaulatan makanan negara. Dalam hal ini, sepatutnya kalau negeri ini tidak dapat diberikan bantuan produksi industri, berikanlah peluang untuk menjadi hub pendidikan. Di negeri ini, negeri tanahnya masih lagi murah, tempatnya masih lagi luas, keadaan dan terbukti mampu membekalkan banyak sumber insan, seharusnya diberikan supaya negeri Kelantan dan Terengganu boleh menjadi hub pendidikan. Jadi kita sudahlah kita menyebut tentang isu-isu memberikan infrastruktur ini kepada yang dah maju, supaya lebih maju, kerana hari ini kami di Kelantan sudah lali. Hampir setiap hari diberikan tanggapan negatif kerana status sosioekonomi. Kita boleh lihat laporan dan setengah pihak yang tak bertanggungjawab akan meletakkan nama Kelantan untuk menjadikan posting mereka itu viral dan mendapatkan engagement tinggi. Sepatutnya ini tidak patut berlaku dalam sebuah negara federal seperti Malaysia. Dalam hal ini kita harus melihat bagaimana ramai negarawan, agamawan, warga pendidik, pasukan keselamatan, influencer, usahawan, pengusaha restoran dan makanan berasal daripada Kelantan yang telah menyumbang kepada kemajuan negara. Tapi bukan hanya di negeri lain, tapi juga di persaudaraan antarabangsa. Jadi dalam hal ini kita harus melihat, kita harus memberikan pengiktirafan dan membayar balik dalam bentuk imbalan kepada negeri ini dengan cara yang pertama, iaitu mengembalikan semula dengan kita menyemak balik RUU ataupun akta berkaitan dengan pembangunan petroleum. Harusnya untuk memastikan bahawa Kelantan boleh berdiri sama tinggi negeri lain, royalti Kelantan dikembalikan kepada 20% sebagaimana apa yang berlaku di negeri-negeri lain. Dalam hal ini sekiranya bercakap tentang isu REE. REE ini jawapan daripada pihak Yang Berhormat Menteri Setiawangsa ketika saya soal tambahan pada soalan pertama YB Paya Besar pada 2 Julai 2024. Menteri Sumber Alam dan Kelestarian Alam menjawab bahawa pihak kerajaan Malaysia tidak akan, perlembagaan jelas meletakkan bidang kuasa hutan dan mineral di bawah kuasa negeri, dan kita tidak melihat sebarang keperluan untuk satu Petroleum Development Act ataupun yang mirip PDA untuk kita buat berhubung soal REE. Jadi ini saya perlukan pengesahan daripada pihak kerajaan, jangan berulang kes bagaimana royalti petroleum, dan kita mencadangkan supaya Akta Laut Wilayah 2012 dipinda bagi memastikan bahawa negeri-negeri yang mempunyai minyak ini mendapat royalti sumber asli sebagaimana yang dijanjikan